Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wa ila jami'il muslimin wal muslimat al ahya'i minhum al amwat wa li masyayikhina wa li asatidatina wa li mudarrisina الأحياء منهم الأموات شهدوا لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a warzuqna fahma. Yang dimuliakan dan diraikan seluruh jawatan kuasa dan jemaah Surah Al-Hidayah, seterusnya muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Perbincangan malam ini diteruskan dengan hadis yang ke-18 yang akan membicarakan tajuk berkenaan taqwa dan akhlak mulia. Yang boleh rujuk halaman masing-masing hadis yang ke-18. Malam ini insya-Allah kita akan sama-sama melihat bagaimana panduan yang ditunjukkan, yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan takwa. Yang mana kita selalu dengar nasihat pesanan berkenaan dengan takwa ini. Setidak-tidaknya seminggu sekali. Sebagaimana yang terangkum dalam khutbah pesanan takwa, surah takwa yang disampaikan oleh khatib. Baik. Daripada Abi Dzar Jundub bin Junadah dan Abi Abdurrahman Muaz bin Jabal radhiyallahu anhuma, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Maksud hadis ini, bertakwalah kepada Allah di mana sahaja kamu berada, dan ikutilah kejahatan dengan mengerjakan kebaikan. Nescaya kebaikan itu menghapuskannya, yakni kejahatan tadi, dan berperangai kepada manusia dengan perangai yang baik. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, rasa tertarik untuk kita membicarakan sedikit berkenaan unsur bahasa Arab di sini untuk diambil faedah. Pertama sekali, lihat dalam terjemahan ini diletakkan daripada Abi Dzar, Sayyidina Abi Dzar, dan juga Sayyidina Abi Abdurrahman. Dulu pernah dibangkitkan pertanyaan ini, apa beza Abu, apa beza Aba, dan apa beza Abi. Jadi kedudukannya berbeza mengikut keadaan ataupun fungsi kalimah itu sendiri. Dalam keadaan ini, dalam perbincangan tata bahasa Arab, dia sebut Abi kerana di depannya itu ada an. An merupakan salah satu daripada huruf jar, menyebabkan kalimah selepasnya menjadi majrur, maka dibaca an Abi, an Abi, sebab dia mengambil sebutan dalam bahasa Arab an Abi Dzar dan juga an Abi Abdurrahman. Sama juga sebutan yang asalnya kadang-kadang marfu' Abdurrahman, tetapi kerana didahului dengan Abi an, maka dibaca an Abi Abdurrahman. Itulah sebab sedikit yang boleh kita ambil faedah.
Sesiapa yang mempelajari nahwu, maka dia akan ambil perhatian di sini bagaimana kedudukan abi tersebut. Baik, ittaqillah. Ittaqi itu ialah fi'il amar, merupakan satu bentuk perintah. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata. Atbi' juga merupakan fi'il amar, suatu bentuk perintah. As-sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Tamhuha. Lihat di situ kenapa dibaca sayyi'ata dengan keadaan baris atas, kerana di situ adalah maf'ulun bih. Ikutilah kejahatan dengan kebaikan, nescaya kebaikan itu akan memadam, menghapuskan. Dan di akhir sekali, wa khaliqin nas. Khaliq juga fa'il amar. Dalam perbincangan bahasa Arab, fa'il ini ada 3 jenis: fa'il mudhari', fa'il madhi dan fa'il amar. Jadi lihat di sini suatu bentuk khitab dalam banyaknya fa'il amar, ya. Baik. Hadis ini kalau dilihat di bawah ini catatannya, riwayat Imam Ahmad dalam kitab Al-Musnad, riwayat Imam Tirmizi dalam As-Sunan, dan beliau berkata hadis ini hadis hasan sahih. Dan Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak dan Imam Al-Baihaqi dalam Syu'ab Iman. Hadis ini sahih dengan jalan-jalan dan syawahidnya. Baik. Muslimin dan muslimat sekalian, sebagaimana format dalam kitab ini, selepas dinyatakan teks hadis tersebut, disertakan perbincangan berkenaan dengan perawi hadis ini. Baik. Jadi kita nak mengambil faedah daripada akhlak mulia, kepribadian sahabat Nabi SAW. Kita nak berkenalan dengan perawi hadis ini, yakni Sayyiduna Abu Dzar radhiyallahu anhu. Sayyiduna Abu Dzar Al-Ghifari, sahabat yang masyhur. Siapakah nama sebenarnya? Sebenarnya nama sebenarnya ialah Jundub bin Junadah bin Sufyan bin Ubaid bin Hiram bin Ghifar bin Malil bin Tamrah bin Bakar bin Abdul Manaf bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan, sebagaimana pendapat At-Tabarani. Baik. Di sini satu ilmu untuk kita juga, dinyatakan Bani Ghifar adalah kabilah Arab suku Badui yang tinggal di kawasan pergunungan yang jauh daripada peradaban orang-orang kota. Sayyidina Abu Dzar termasuk dalam golongan yang awal memeluk Islam, tetapi lewat berhijrah ke Madinah. Baik. Beliau mempunyai kebanggaan yang banyak, antaranya, aku dapati diriku yang keempat memeluk Islam dan tiada yang memeluk Islam sebelumku kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar dan Bilal, mengikut riwayat Tabarani. Dikatakan juga beliau adalah antara manusia yang hampir serupa dengan Nabi Isa bin Maryam dari sudut ibadat, akhlak dan kezuhudan. Baik. Berikutnya, tuan-tuan dan puan sekalian, kita lihat di sini suatu pengiktirafan yang Nabi SAW berikan. Nabi nyatakan, Nabi bersabda, tidak ada seorang lelaki di bumi dan di bawah naungan langit ini yang lebih jujur daripada Sayyidina Abu Dzar. Jadi kita lihat di sini, dapat kita ambil pengajaran dari segi kejujuran yang ada pada Sayyidina Abu Dzar. Baik, seterusnya Imam Al-Zahabi pernah berkata, Abu Dzar adalah ketua kepada kezuhudan, kebenaran dalam bercakap, ilmu dan amal. Jadi sebagaimana telah kita bincangkan sebelum ini, kita lihat bagaimana generasi awal yang mendapat didikan yang langsung daripada baginda Nabi SAW. Memang inilah antara kualiti yang ada pada mereka, antaranya dari sudut akhlak dan kezuhudan. Kezuhudan, kebenaran dalam bercakap, ilmu dan amal bergerak seiringan. Ya, jadi mudah-mudahan kita bersama agar kita ada kekuatan belajar. InsyaAllah hari ini banyak sangat peluang yang ada.
Kita boleh cari banyak tempat pengajian. Namun dari sudut nak mengamalkan ilmu tersebut dan nak membentuk sikap zuhud, akhlak yang mulia, maka memerlukan kesungguhan yang lebih lagi. Ya, baik. Dan di sini dikisahkan juga bagaimana Sayyidina Abu Dhar pernah meminta untuk menolak tawaran kedudukan yang diberikan kepada beliau, dan beliau memilih untuk tinggal di kawasan di luar kota Madinah. Dan diriwayatkan Sayyidina Abu Dhar menghabiskan waktunya dengan berzikir kepada Allah dan membaca Al-Quran. Satu lagi, dari sudut yang lain, bagaimana kita lihat sahabat-sahabat Nabi SAW, demikianlah kehidupan mereka. Banyak yang waktu mereka itu digunakan untuk berzikir kepada Allah dan membaca Al-Quran. Nanti dalam perbincangan 40 hadis ini juga kita akan lihat mengapa anjuran untuk banyak berzikir ini diberikan penekanan. Kerana apa? Apabila kita ini banyak masa, banyak yang terluang, maka dia terdedah untuk buat benda yang tak elok. Maka kalau kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ruang-ruang untuk melakukan dosa lisan ini akan lebih tertutup. Baik. Jadi kita lihat di sini ya, secara ringkasnya kita lihat bagaimana Sayyidina Abu Dhar Al-Ghifari, antaranya kita boleh pelajari Nabi mengiktiraf kejujurannya. Imam Az-Zahabi nyatakan dari segi kezuhudan, kebenaran dan dalam bercakap ilmu dan amal. Dan kita lihat di sini bagaimana beliau menggunakan waktunya untuk berzikir kepada Allah dan membaca Al-Quran. Baik. Jadi hari ini ya, tuan-tuan dan puan sekalian, sama-samalah kita pupuk sikap dan amalan untuk membanyakkan masa kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Baik. Kalau azam tahun bawah itu belum ada niat untuk banyak berzikir, cepat-cepat masukkan. Ini masih lagi bulan Januari, bulan pertama, cepat-cepat masukkan, banyakkan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Apa pendapat ulama tentang hadis ini? Antaranya Ibnu Rajab Al-Hambali menyatakan wasiat ini wasiat yang agung dan mencakupi semua hak Allah dan hambanya. Baik. Sebab urut hadis. Jika Al-Quran apa dia? Sebab nuzul sebab diturunkan ayat. Jika perbincangan hadis adalah sebab urut hadis. Baik. Wasiat ini adalah daripada Nabi SAW selaku murabbi agung, selaku mursyid yang mendidik para sahabat baginda SAW. Wasiat ini disampaikan kepada dua orang sahabat baginda. Siapakah mereka? Yaitu yang pertama ialah Sayyidina Abu Dhar dan yang kedua ialah Sayyidina Muaz. Disebut dalam beberapa riwayat dengan munasabah yang berbeza. Jadi maksudnya di sini ada beberapa jalur periwayatan dengan munasabah yang berbeza, tetapi membicarakan perkara yang sama. Nak beritahu dekat kita bahawa benda ini penting dalam kehidupan kita. Baik. Panduan yang boleh kita ambil daripada hadis ini. Hadis ini secara keseluruhannya merangkumi tiga hak yang utama, tiga hukum yang utama, iaitu hak Allah, kedua hak mukallaf, dan yang ketiga hak hamba. Baik. Hak Allah ini kita nak rujuk macam mana? Bagaimana disebutkan dalam hadis ini, ittaqillah, bertakwa kepada Allah. Baik. Hak mukallaf pula macam mana? Mukallaf ini adalah mereka yang terbeban dengan hukum hakam. Mukallaf. Anak-anak yang belum baligh lagi, mereka belum lagi mukallaf. Orang-orang yang tak berakal bukannya mukallaf. Jadi hak mukallaf ini dilihat bagaimana diajarkan
apabila berlakunya suatu perbuatan dosa itu, maka hendaklah disegerakan, disusuli dengan perbuatan kebaikan. Mudah-mudahan dihapuskan dosa tersebut. Dan hak yang ketiga, iaitu apa? Hak hamba. Maka telah dinyatakan dalam hadis itu, apa dia? Khaliqin nas bi khuluqin hasan. Berinteraksilah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. InsyaAllah kita semua dah membincangkan kitab 40 hadis akhlak mulia. Ingat tak? Bagi tuan-tuan dan puan yang mengikutilah, saya hadir di sini. Awal-awal dahulu kita mula membicarakan kitab 40 hadis akhlak mulia. Ada lagi tu kitab dekat Arab ni. Bolehlah nanti ada masa sementara tunggu azan, buat balik murajaah, ulang kaji. Setidak-tidaknya ada 40 buah hadis Nabi SAW yang membicarakan akhlak yang mulia. Okey, baik. Okey. Perkara yang berikutnya, apakah maksud takwa? Tanya. Siapa nak jawab? Apa maksud takwa? Tiap-tiap hari Jumaat kita dengar kalimah ini daripada khatib yang berkhutbah. Takwa, apa dia? Takut. Takut kepada Allah. Lagi, apa yang tergambar dalam fikiran kita bila disebutkan takwa? Kalau masjid takwa tu ada kat mana? TTDI, betul tak? Masjid takwa. Itu kalau nama masjid lah, masjid takwa kan, kita ingat dekat TTDI. Apa lagi yang tergambar? Ya? Betul, jalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, menjauhi larangannya. Ni adik-adik mungkin belajar di sekolah subjek pendidikan Islam, apa takwa ni? Bila sebut takwa, apa tergambar dalam fikiran? Takwa ni apa dia? Dengan surahan Allah. Okey, baik. Ada lagi? Ayah-ayah, atuk-atuk yang lebih veteran, yang dah lama dengan khutbah ni, apa maksud takwa? Tiap-tiap hari Jumaat kita dengar. Khatib sebut, usikum wa iyaya bittaqwallah. Aku mewasiatkan kamu semua dan diriku dengan takwa kepada Allah. Dia cabaran hari Jumaat ni bila tuan-tuan sekalian. Tak tahu kenapa dia mengantuk lebih sikit hari Jumaat ni. Khatib tak habis ayat lagi lah, dia dah angguk dah, dia dah faham. Khatib tak habis lagi ayat dia tu, dia dah angguk dah. Angguk, banyak kali angguk. Sebahagian tempat kalau lihat daripada belakang nampak jemaah yang tak berkepala. Seramnya tu. Sebab apa? Dia tunduk, tak nampak kepala. Kalau lihat di belakang seram tu. Baik. Tapi automatik bila sebut ataupun imam sebut aqimus solah, tu dia segar mata dia. Tu automatik hari Jumaat. Antara ni lah yang berlaku kan. Banyak faktor. Mungkin sebab kita kepenatan, mungkin sebab setting di tempat solat itu pun sama, ataupun bentuk penyampaian daripada khatib. Memanglah kita tak nafikan dari segi penguasaan di Malaysia ini, khatib tidak boleh membaca sesuatu yang di luar daripada apa yang telah disediakan teks kan. Namun di sudut penyampaian tersebut, sebahagian khatib alhamdulillah kita nampak dia ada kemahiran penyampaian. Jadi Allah Ta'ala ada. Itu sebentar sajalah kita lari sikit perbincangan nak sebut tentang takwa ini.
Jadi takwa ni lah kalimah jami' dan mani'. Jami' ni apa dia? Jami' ni yang menghimpunkan. Jami'. Yang kita belum nampak tu mahajir jami' kan? Dia aja jami'. Sebutannya jami', jami' yang menghimpunkan. Dalam istilah masjid ni, kalau jami' ini merujuk kepada masjid yang didirikan solat Jumaat. Jami' ini ialah yang menghimpunkan. Kalimah yang sama juga akarnya kepada solat jamak yang menghimpunkan antara dua solat. Dan mani' ini yang menghalang ataupun mengeluarkan. Jadi takwa ini dia akan kumpulkan semua pengertian yang termasuk dalam maknanya dan mengeluarkan apa yang di luar kalimah pengertiannya. Baik. Jadi takwa ini, alhamdulillah, terima kasih kepada semua yang memberikan ilmu sebentar tadi. Kita ke arah makna yang sama. Jadi di sini kita lihat takwa ini dia merangkumi semua perkara yang dibawa oleh Islam, sama ada dalam bidang akidah, ibadah, muamalah dan akhlak. Lihat di sini disertakan ayat dalam surah Al-Baqarah. Ayat 177. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib. Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Sadaqallahul azim ya. Baik. Muslimin dan muslimat sekalian, kalau lihat ayat ini, satu ayat tetapi terperinci disenaraikan ya ciri-ciri yang dirujuk kepada golongan yang bertakwa. Baik. Dimulakan ayat itu dengan disebutkan, bukanlah perkara kebajikan itu hanya kamu menghadapkan muka ke timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu diteruskan ya, disenaraikan. Banyak di sini ya, mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, dengan para malaikat, kitab, nabi-nabi, dan yang mendermakan hartanya, sedangkan dia sayang harta tersebut kepada kaum kerabat, kepada anak-anak yatim, kepada orang miskin, orang yang terlantar dalam perjalanan, kepada orang-orang yang meminta, dan untuk memerdekakan hamba-hamba abdi, dan mengerjakan seseorang itu sembahyang dan mengeluarkan zakat. Perbuatan orang-orang yang menyempurnakan janjinya apabila membuat perjanjian, ketabahan orang yang sabar dalam masa kesempitan dan masa kesakitan, dan juga dalam masa bertempur dalam perjuangan perang salib. Demikianlah sifat orang-orang yang bertakwa. Jadi luas dia merangkumi akidah, muamalat, akhlak, ibadah. Jadi dulu pun kita pernah bincang bagaimana jalan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala ini dari sudut taqarrub kita kepada Allah. Benda yang wajib memang kena jaga. Itu tak boleh ada diskaun, tak boleh ada kompromi. Solat yang wajib tak ada kompromi, kena didirikan. Apa jua keadaan, melainkan rukhsah ataupun keuzuran yang diizinkan oleh syariat. Tak boleh kata pemikiran sekular, pemikiran yang liberal kata kita nak ada produktiviti kerja yang tinggi, kita kena larang staf untuk solat. Tak boleh macam tu.
bersalahan dengan prinsip akidah kita. Ya. Baik. Kemudian puasa Ramadan itu pun tidak ada kompromi. Tidak ada kompromi. Melainkan keuzuran yang ada, rukhsah yang ada. Kemudian apa dia lagi? Bayar zakat. Itu pun tidak ada kompromi bagi mereka yang telah memenuhi syarat-syaratnya. Dosa-dosa besar, kabair, kena letakkan jauh-jauh. Sempadankan dia, jangan buat. Dan selebihnya, tuan-tuan dan puan sekalian, banyak sangat jalan yang boleh kita cari untuk dekatkan jiwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi yang mereka ada kurniaan harta yang lebih, gunakan untuk berinfak, sedekah, tajaan. Umpamanya mungkin dia ni seorang yang sibuk bekerja, di siang hari tak sempat nak berpuasa banyak, maksud kata puasa sunat, maka apa yang dia boleh buat? Dia sumbangkan tajaan berbuka puasa sunat. Saya perhatikan ada sebahagian masjid buat tajaan buka puasa hari Isnin dan Khamis. Jadi rebut peluang tersebut. Mungkin kita tak larat sangat nak puasa setiap hari, maka kita tajam. Sebab ada hadis menyebutkan pahala orang yang beri tajaan buka puasa ini, dia akan dapat pahala sebagaimana pahala puasa orang tersebut. Tapi pahala orang puasa tak hilang lah, dia dapat juga. Okey, baik. Sama juga nanti boleh fikirkan untuk Ramadan nanti. Harta tak banyak, tapi ada masa, maka boleh melibatkan diri dengan kerja-kerja sosial. Banyak NGO yang ada kredibiliti, yang menggerakkan, menguruskan sumbangan-sumbangan yang diberikan oleh muslim dan muslimat untuk disampaikan. Banyak lagi. Masa ada tapi tak larat, Nabi tolong orang. Boleh digunakan untuk berzikir, membaca Al-Quran dan sebagainya. Kalau orang yang jenis extrovert, yang memang dia tenaga dia ni akan naik bila dia berjumpa dengan orang, bercakap, peramah, maka gunakan dan bermuamalah dengan cara yang baik. Tunjukkan akhlak yang elok, cakap benda yang elok. Baik, itu dia. Jadi itu adalah panduan yang boleh kita ambil daripada ayat tersebut. Baik, kita lihat di sini ya. Tadi adik beritahu tentang mana takwa? Ikut suruhan Allah. Baik. Di sini saya nak bawa ta'rifan yang diberikan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dalam kitab masing-masing ada kan ya. Yang pertama tu kan, apakah taqwa? At-taqwa hiya al-khawf minal jalil. Yang pertama. Wal 'amalu bit-tanzil. Yang kedua. Wal ridha bil qalil. Dan yang keempat, wal isti'dadu li yaumir rahil. Ya, alhamdulillah cantik ya. Keempat-empat ini diakhiri dengan ya lam ya. Yang pertama at-taqwa hiya al-khauf minal jalil. Kemudian al-amalu bit-tanzil. Ketiga ar-ridha bil qalil. Dan yang keempat isti'dad li yaumir rahil. Apa maksud dia? Yang pertama al-khauf minal jalil, takut kepada Allah, yakni al-jalil. Yang kedua beramal dengan at-tanzil. Apakah itu at-tanzil? Merujuk kepada Al-Quran. Yang ketiga ar-ridha bil qalil, redha dengan sedikit harta. Dan yang keempat ialah isti'dad li yaumir rahil. Yaumir rahil iaitu hari kita akan berangkat, yakni menuju ke hari akhirat. Jadi di sini kita lihat Sayyidina Ali karramallahu wajhah membawa kepada kita untuk melihat takwa ini daripada 4 sudut. Yang pertama, takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
Pernah dengar kan sebelum ni penceramah ada sebut, apa beza kita takut dengan Allah dengan takut dengan harimau? Kalau takut kepada Allah, kita semakin hampir kepada Allah. Kalau takut dengan harimau, semakin dekat lah. Semakin lari lah, kita jauh kan. Nasib baik zoo ada pagar no? Kalau zoo tak ada pagar, jenuh no? Pakat tak tahu nak lari lah kalau kena ligat dengan harimau kan. Itu dia. Itu adalah dari segi takut. Yang kedua adalah beramal dengan apa yang diturunkan dalam Al-Quran. Maksud kata di sini, kita menjadikan Al-Quran sebagai panduan. Ingat balik, apa 4 sumber utama perundangan Islam? Apa dia? Ulang kaji balik, apa dia? Apa kita buat dalam hidup kita ni, sumber rujukan ni ada 4. Pertama ialah Al-Quran. Itu rujukan yang pertama. Yang kedua apa dia? As-Sunnah, yakni Al-Hadith yang warid daripada baginda Nabi SAW. Dan beri peringatan, bila sebut tentang Sunnah, bila sebut tentang Al-Hadith ini, kena rujuk kepada kefahaman para fuqaha. Hari ini ada segelintir gerakan ataupun kesedaran yang mungkin agak orang kata apa, ekstrim sedikit. Mereka terus menolak mana-mana hadis yang bukan sahih. Terus minta maaf cakap, istilahnya seperti dibakul sampahkan. Hati-hati tuan-tuan sekalian, dalam bab nak memahami hadis ini, kena rujuk kepada kefahaman para fuqaha. Bukan maksud kata kita terdengar, terus kita judge dan terus kita excludekan. Bila sebut kata dhaif saja, terus buang. Tak boleh macam tu. Kena berhati-hati. Baik. Yang ketiga apa dia? Al-Qiyas. Dan yang keempat adalah Al-Ijma'. Jadi apa-apa sahaja yang kita buat ini, kembali kepada 4 rujukan ini ya. Baik. Jadi itu yang kedua yang dinyatakan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dan yang ketiga apa dia? Ar-ridha bil qalil. Ridha di sini disebutkan yang sedikit, dalam arti kata kita merujuk kepada apa yang dikurniakan oleh Allah, kita ridha. Dan yang keempat apa dia? Isti'dad li yaumir rahim. Persiapan amal soleh kita lakukan untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Siapakah beliau? Salah seorang daripada 10 orang sahabat Nabi yang dikhabarkan, yang dijanjikan, yang disebutkan sebagai ahli syurga dan juga khalifah umat Islam. Beliau pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab. Siapakah Ubay bin Ka'ab? Ini tak dalam buku Ini yang saya bawa di luar daripada buku. Beliau merupakan salah seorang hufaz Al-Quran, Qurra. Dia bertanya, Sayyidina Umar tanya dekat Sayyidina Ubay bin Ka'ab, apakah taqwa? Maka Sayyidina Ubay bin Ka'ab menjawab, pernahkah ya Amirul Mukminin berjalan di wadi yang padanya ada duri, jalan yang ada duri, maka apakah yang Tuan akan lakukan? Maka Sayyidina Umar menjawab, aku akan kemaskan pakaianku dan aku akan berikan perhatian berkenaan dengan laluan tersebut. Maka Sayyidina Ubay berkata, itulah taqwa. Maksud kata di sini, ini satu bentuk gambaran yang kita nak beri kat sini. Kita berjalan dekat kawasan yang banyak duri, jadi kita akan berikan perhatian supaya duri tersebut tidak akan merosakkan pakaian kita dan tidak akan mencederakan kita. Itulah suatu bentuk analogi yang nak diberikan. Begitulah kita dalam kehidupan kita ini, dengan adanya taqwa, kita akan berusaha untuk mengelakkan diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang akan mencederakan iman kita, yang membawa kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Satu analogi yang sangat indah, sangat cantik untuk kita lihat. Baik. Di sana ada satu bait syair daripada Ibnul Mu'taz. Cantik syair ini yang disebutkan,
khallidz dzunub saghiraha wa kabiraha. Jauhilah dosa ini, kecil ataupun besar. Fahwal tuqa, itulah takwa. Takwa ini bukan maksud kata kita selektif. Makruh aja ni, dosa kecil saja ni, boleh buat ni. Tak. Takwa pada tingkat yang lebih tinggi lagi, kita akan tinggalkan dosa itu, tak kira kecil ataupun besar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kepada kita kekuatan untuk ada kualiti ini. Kun fawqa mashin fawqa ardi syawk yahdaru ma yara. Yakni, kembali kepada analogi yang diberikan sebentar tadi, seseorang yang berjalan di atas bumi ini, di atas tanah ini yang ada duri-duri, maka dia akan berhati-hati dalam perjalanan dia itu. La tahqiranna saghiratan, jangan pandang rendah dosa kecil ini. Kenapa? Innal jibala minal hasa, kerana gunung itu terbina daripada himpunan batu-batu yang kecil. Jadi kita lihat di sini bagaimana dalam bait syair ini kita dapat beri perhatian bahawa tinggalkan dosa ini tak kira kecil ataupun besar. Dan jangan pandang rendah dosa kecil ini, kerana gunung yang besar itu terbina daripada batu-batu yang kecil. Baik. Nabi SAW pernah bersabda, kullu ibn Adam khata' wa akhirul khata'in at-tawwabun. Siapa tahu terjemahan hadis ini? Setiap anak Adam ini adalah berdosa, dan sebaik-baik orang yang berdosa itu adalah mereka yang bertaubat, tawwab. Dalam dalil juga menyebutkan al-hasanat yudhhibna as-sayyi'at. Kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan dosa-dosa. Sebab itu dinyatakan dalam hadis ini, apabila seorang itu terlibat dalam satu bentuk dosa, maka segerakanlah ikuti dengan perbuatan kebaikan. Mudah-mudahan itu dapat menghapuskan dosa. Baik. Pernah berlaku yang mana datang seseorang yang mengadu kepada Nabi SAW, dia melakukan dosa. Kemudian Nabi memerintahkan kepadanya untuk berwuduk dan menunaikan 2 rakaat. Itu didikan yang Nabi SAW tunjukkan. Segerakan dengan melakukan kebaikan. Baik. Pernah juga berlaku Nabi memerintahkan kepada seseorang yang datang yang mengadu tentang dosa yang berlaku, Nabi perintahkannya untuk bersedekah. Sedekah itu akan memadam kejahatan sebagaimana air yang memadamkan api. Ittaqin nar walau bisyiqqi tamrah. Takutilah, selamatkanlah diri kita ni daripada azab neraka walaupun dengan sedekah setengah biji kurma, separuh biji tamar. Kita ni kalau sebut tamar ni teringat Ramadan ya noh. Waktu bulan ni jarang lah bukan tamar. Nanti dekat radio TV kalau ada iklan kurma, dah tahu orang nak puasa dah tu. Iklan kurma pun dia ada masa dia. Dia akan marketing dekat-dekat dengan bulan puasa kan. Baik. Kita yang mengaji ni, ingatlah hadis ni Nabi beritahu kan. Bila dengar iklan kurma tu, ingat Nabi kata kalau ada separuh biji kurma pun kita bersedekah. Baik. Dan kena ingat bahawa kita kena segera bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai ada rasa putus asa dan rasa malu. Jangan lupakan, saya muda lagi ni, tak pencen lagi ni. Saya buat dosa dulu, kumpul-kumpul. Nanti bila dah pencen, dah ada zaman perpisahan, saya pergi masjid lah, saya bertaubat sungguh-sungguh. Ataupun saya pergi umrah, cuci dosa kat sana. Jangan. Takut nanti tak ada nak pencen, dah tak ada dah. Itu antara perangkap yang ada yang kita kena beringat.
Kalau terjebak dengan dosa, buat salah, terus cari keampunan dengan segera. Sama juga budaya kita, budaya baik ni alhamdulillah. Bila raya, apa dia kita buat? Kita minta maaf. Tapi jangan kumpul dosa setahun tu dengan kawan kita mengumpat dia setahun, raya nanti baru minta maaf. Tak boleh tu. Tu kena dibaiki lah. Tu nampak sangat lah kurang bertanggungjawab. Setahun ni dia duduk mengata kawan dia, bila main raya baru minta maaf. Tak kena cara tu. Betul lah minta maaf secara tahunan itu mungkin benda-benda kita tak terpandang, terlepas pandang. Tapi yang ketara tu tak boleh buat macam tu. Elakkan. Elakkan. Saya pernah terbaca satu soalan yang pernah ditanya lah. Dia agak mendalam soalan ni. Dia kata, apakah makanan yang selalu diulang makan tanpa jemu? Siapa tahu jawapannya? Makanan yang diulang makan tanpa jemu. Jawapannya daging saudara kita. Duk mengumpat tiap-tiap hari tak jemu. Jadi itulah mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk menjauhinya. Dan insya-Allah kita akhiri perbincangan malam ini dengan merujuk kepada satu lagi hadis Nabi, yang mana Nabi tanya, kalau seseorang itu pintu rumah dia berdekatan dengan sungai, yang mana dia mandi 5 kali sehari daripada sungai tersebut, masih adakah kotoran pada badannya? Maka sahabat menjawab, tak ada lah, sebab 5 kali mandi sehari kan. Maka Nabi memberikan gambaran, itulah peranan solat yang kita laksanakan 5 kali sehari semalam. Begitu juga dalam hadis juga menyebutkan solat fardu ke solat fardu yang berikutnya, Ramadan kepada Ramadan yang berikutnya, Jumaat kepada Jumaat yang berikutnya, dan umrah yang ke umrah yang berikutnya menjadi asbab pengampunan dosa di antara dua itu. Jumaat ini dan Jumaat yang berikutnya insya-Allah akan menghapuskan mana-mana dosa yang berlaku di antara dua Jumaat tersebut. Dan berikutlah adanya konsep pengampunan dosa daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan amalan yang kita lakukan. Mudah-mudahan kita semua beroleh faedah daripada perbincangan yang dibincangkan malam ini. Harap-harap masuklah kita bincangkan malam ini. Yang kita seronok saja, balik nanti tak ingat apa. Ingat bersama, ambil pengajaran-pengajaran yang utama daripada perbincangan ini. Antaranya apa dia? Bersegera dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan tangguh-tangguh dah. Tidak ada konsep bertaubat secara langsam, tak ada. Kita progresif. Sebab itulah Nabi menyebutkan anjuran untuk beristighfar secara harian 70 ataupun 100 kali. Sekian itu sahaja, mudah-mudahan mendapat faedah. Sebenarnya tuan-tuan sekalian, saya tak sentuh lagi yang daripada kitab ni berkenaan hadis ni. InsyaAllah kalau ada kesempatan mungkin kita boleh lihat lagi, sebab banyak lagi perbincangan tentang takwa ini. Sebab takwa ini satu konsep yang luas yang kita perlukan dalam kehidupan kita. Itu sahaja, mudah-mudahan mendapat faedah. Hadza wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh azan insya-Allah.